Apa khabar semua? Ramai yang tanya di ruangan komen kenapa Malaysia tak nak buat supercar. Kalau ada supercar, barulah best dan maju bidang otomotif dekat negara kita ni kan? Korang setuju tak dengan pendapat ni? Jadi dalam video ni kita akan huraikan 5 sebab kenapa susah sangat nak buat supercar ni. Dan ada satu sebab ni memang susah nak mengaku. Tapi kena cakap juga. Ini bukan spesifik untuk Malaysia saja tau. Sebab lepas ni saya akan bagi contoh negara lain yang struggle juga nak buat supercar. Even brand yang dah terkenal pun struggle. Baik, sebab kelima kenapa susah sangat nak buat supercar ni adalah modal lah. Biasanya orang cakap modal ni lah cabaran paling besar. Tapi bagi saya ada modal pun kalau tak pandai manage tak guna juga. Tapi masalahnya sekarang modal pun tak ada. Nak buat supercar ni bukan kita boleh beli je daripada vendor. Lepas tu pasang-pasang terus jadi supercar tu. Tak boleh macam ni. Nak bina supercar ni, first sekali of course kita kena ada orang yang betul-betul bijak untuk design kereta luar dalam. Orang-orang yang bijak macam ni, rate dia bukannya murah tau. Lepas tu nak kena bila kilang ataupun at least some sort of facilities untuk kita store barang-barang kita dan develop kereta tu. Kemudian nak kena ada machinery. Kalau supercar tu guna carbon fiber contohnya, nak kena ada alat autoclave tu. Kalau guna aluminium, nak kena ada stamping machine. Kalau tengok brand supercar yang even kecil je saiz dia macam Koenigsegg, nampak je diorang ni macam buat kereta tak banyak. Tapi alat-alat machinery yang mahal-mahal ni semuanya diorang ada. Even diorang boleh buat sport rim yang carbon fiber lagi. Ini bukan carbon fiber yang boleh tempek-tempek lepas tu letak resin macam tu. Tapi nak kena guna teknik yang betul. Layering tu pun orientation dia kena betul untuk dapatkan tensile strength yang cukup untuk part tu. Lepas buat nak kena test. Kalau tak lepas test, kena buat balik semula. Inilah yang dipanggil R&D. R&D ni company cukup takut nak buat sebab duit belanja banyak tapi yang banyaknya tak balik modal. Dalam 10 projek tu mungkin satu je lah yang balik modal. Jadi nak kena R&D banyak benda. Now, siapa yang nak sponsor R&D ni? Siapa yang sanggup inject duit tanpa pulangan modal bertahun-tahun lamanya? Even company Rimac tu pun dulu, bos dia kata hujung bulan je dia pening kepala sebab nak bayar gaji pekerja. Sebab kereta dia masa tu tak boleh jual lagi sebab belum siap. Ini Rimac tau, company yang besar tu. Okey, sebab ataupun cabaran yang keempat pula, kenapa susah sangat nak buat supercar ni adalah cabaran dari segi engineering tu sendiri. Nak develop engine sendiri contohnya, akan makan bertahun-tahun R&D. By the time R&D tu complete, engine tu pula dah consider underpowered untuk masa tu. Jadi kenalah buat engine baru. Kalau tersilap design, nanti kena recall. Lagi teruk. Ini baru engine. Belum lagi cabaran nak buat suspension kereta tu. Chassis dia. Lepas tu interior lagi. Takkan supercar tapi interior buruk kan? Ini semua cabaran-cabaran yang pembuat supercar kena hadapi. Orang yang pandai buat engine tak semestinya pandai design interior. Orang yang pandai interior tak semestinya pandai buat bentuk eksterior kereta tu bagi nampak menarik. Jadi memang kena upah ramai orang untuk completekan buat kereta ni. Engineer pun kena datang dari pelbagai bidang tau. Ada yang terra structural, ada yang pandai thermodynamics, ada yang pandai combustion, ada yang pandai fluid mechanics. Lepas tu kena ada yang pandai buat testing dan banyak lagi lah expertise nak kena pakai. Kalau design kereta biasa, tak apa lagi seorang tu pandai buat semua. Tapi untuk design supercar, memang setiap satu aspek dekat kereta ni nak kena push. Jadi satu orang, satu otak je memang tak jalan. Baik, cabaran ketiga pula, kenapa susah sangat nak buat supercar ni, nak tak nak adalah competition. Nak mulakan bina satu supercar yang baru zaman sekarang ni memang satu benda yang susah, borderline tak logik. Selain dari cost dengan cabaran dari segi engineering yang saya sebut tadi, kita juga nak kena bersaing dengan competition yang dah ada dalam market. Contohnya ada BMW, Mercedes, kalau level tinggi sikit Porsche. Diorang ni dah ada wealth of knowledge bertahun-tahun dari dulu yang sangat banyak. Kalau dari Asia sendiri macam Toyota, even Gegasi macam ni pun struggle nak produce supercar. Even sport car dia pun nak kena combine dengan kompetitor lain. Contohnya Supra yang baru. Part-part kebanyakannya part BMW, tapi adalah sentuhan Toyota. Padahal Supra lama popular gila kot. Itu pun tak boleh nak survive. Kemudian satu lagi brand besar macam Mitsubishi. Mitsubishi ni kalau ikutkan satu konglomerat yang sangat besar dekat Jepun sana.
Apa je yang Mitsubishi tak buat, semua dia buat. Itu pun diorang tak dapat nak maintain buat sports car macam Evo tu. Ini baru level sports car tau, belum supercar lagi. Jadi korang boleh bayangkanlah betapa besarnya cabaran untuk buat proper sports car ni. Porsche yang buat sports car tu pun satu masa hampir bankrupt sebab tak dapat nak balance sales dengan production cost. Ini satu company yang engineering dia dah terbukti hebat, pun struggle juga. Lepas ada beberapa financial decision dengan Volkswagen, dengan dia buat SUV Cayenne tu, barulah lega sikit Porsche. Sekarang lagi hebat pula tu, siap boleh buat production facility dekat Malaysia lagi. Jadi nak buat supercar ni, even dah buat dah pun, still nak kena lawan dengan kompetitor-kompetitor yang dah ada ni. Jadi bila tengok contoh-contoh yang dah ada ni, nak kena lawan dengan diorang pun tak boleh survive. Itu yang kita tak berani mula tu. Sebelum tu, kalau anda berminat nak tahu lebih banyak pasal teknologi dalam bidang otomotif ni, dan juga nak sentiasa up to date dengan perkembangan teknologi dekat dalam dunia ni, saya akan hantarkan email kepada anda setiap minggu untuk update anda tentang teknologi-teknologi ni. Dan projek ni saya namakan dia Nota Ahad. Jadi kalau anda nak dapatkan Nota Ahad ni, klik link dekat bawah. Dan jangan risau, percuma saja. Okey, jom sambung. Sebab kedua yang susah sangat nak buat supercar ni, saya kategorikan sebagai sustainability. Maknanya supercar ni bukan setakat kita buat sekali je, dah. Tapi mesti nak kena ada iteration supaya kereta ni bertambah baik. Contoh kalau kita buat enjin baru, nak develop enjin ni ambil masa 2 tahun lah contohnya. By the way, kalau betul-betul baru nak start, baru nak lukis, baru nak decide material apa, jangan mimpi boleh siap 2 tahun. At least 3 atau 4 tahun. Itu pun kalau enjin tu masih relevan. Tapi bayangkanlah, kalau 2020 kita start design enjin baru, lepas tu 2022 siap, tiba-tiba 2022 ada emission regulation yang baru dan enjin kita ni tak lepas pula emission test. Waktu ni apa kita nak buat? Nak tune down enjin tu nanti tak power pula. Malulah pakai supercar tapi slow. Nak develop enjin baru makan masa 2 tahun lagi. Ini duit R&D dah banyak belanja ni tapi tak balik modal. Masa ni lagi kelang kabut. Emission regulation ni memang antara sebab utama kita dah tak ada kereta-kereta sport yang best-best. Contohnya Mitsubishi Evo. Kalau anda perasan, dari market Jepun, kereta diorang dah tak seganas kereta zaman-zaman 90-an dulu. Dan ada juga yang argue kata ini semua strategi Europe lah untuk jual kereta diorang. Tapi pendek kata, development supercar ni dia tak boleh berhenti. Kalau tak, kita takkan boleh sustain untuk dapatkan kereta yang makin lama makin bagus. Kalau tak boleh sustain, competition akan potong dan susah lah kalau kita nak main catch up dengan diorang ni. Baik, jadi kita dah tengok 4 sebab kenapa susah sangat nak buat supercar ni. Sebab-sebab ni bukan kata Malaysia je lah struggle, tapi semua manufacturer pun struggle juga. Jadi contoh yang kita tengok sebelum ni, cabaran dia macam modal. Lepas tu cabaran dari segi kejuruteraan. Kemudian competition yang ganas-ganas dan tak boleh nak sustain production. Tapi ada satu lagi cabaran yang saya sebagai pembeli susah nak mengaku, tapi kena cakap jugalah. Dan cabaran ni lah yang pembuat kereta paling takut. Jadi di tempat pertama, sebab kenapa susah sangat nak buat supercar ni adalah kita sendiri sebagai pembeli, kita nak beli tak kereta tu? Kalau Proton buat first supercar harga 600,000, ada ke orang nak beli? Orang cakap baik beli kereta dari Germany, kan? Harga pun sama, brand pun lagi gah. Habis tu nak buat macam mana? Kita tak boleh expect kalau Malaysia buat supercar, harga tu akan jadi murah. Sebab supercar yang top dia 600 Nm, 700 Nm. Memang itulah kos nak buat dia. Mungkin tolak sikit, import tax bolehlah murah sikit. Kalau jual murah sangat, tak ada margin, macam mana nak continue buat R&D? Betul tak? Jadi kalau anda lah yang ada company untuk buat kereta, anda sanggup tak nak ambil risiko buat supercar tapi orang tak beli? Dia macam chicken and egg problem. Kalau supercar tu bagus, orang akan beli. Tapi nak kena orang beli, baru supercar tu akan jadi lagi bagus. Jadi walaupun sebab-sebab ni nampak macam negatif, tapi dia adalah sebab yang valid. Tapi balik kepada peribahasa dulu. Hendak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Korang rasa ada lagi tak sebab kenapa Malaysia tak buat supercar ni? Komen ramai-ramai dekat bawah. Jangan lupa tekan butang subscribe dan jemput tonton. Banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.